Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kami mendoakan kepada tuan-tuan sekalian untuk sihat sejahtera, diberikan kebahagiaan ceria dalam kepayahan keperitan yang ada pada zaman ini. Kita tetap juga mendapat penawar bagi hati kita sentiasa bersama Al-Quran. Pada hari ini My Quran Time, baca faham amal. Kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya Ustaz. Hadir kembali. Lega rasa. Cik rasa lega. 2 hari Ustaz ya. Bila 2 hari itu tunggu lama betul. Ya. Apatah lagi kalau banding dengan si ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub 20-30 tahun menunggu. Betul Ustaz. Tuan-tuan sekalian, inilah cabaran menunggu ini. Betul, dan alhamdulillah moga-moga dengan barakah doa tuan-tuan sekalian, amin, kita doakan kepada rakan-rakan kita diberikan taufik, hidayah, kesihatan, dan kita doakan Ustaz kita terus bersama Al-Quran. Betul Ustaz. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Jadi kita pada hari ini kita berada pada surah baru. Pada hari yang amat istimewa Ustaz ya. Istimewa hari ini Ustaz, hari Tarwiyah Ustaz. Dan besok kemuncak Al-Hajj Arafah, hari Arafah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, manisnya kita bersama dengan Al-Quran. Kita sudah 12 surah kita baca consistently secara setiap hari kita baca satu halaman, dan hari ini kita sampai ke surah yang ke-13 kan? 13 ya. Jadi kita ingin sama-sama ya pastikan bahawa kita mengambil peluang 10 hari yang terawal Zulhijjah ini, kita bersyukur, kita duduk sebentar ya. Apatah lagi kalau esok Ustaz ya, hari Arafah, untuk sama-sama kita mengenal dan melihat balik diri bagaimana hubungan saya dengan Allah, hubungan saya dengan manusia yang dipandu oleh Al-Quran. Dan di hujung surah Yusuf dinyatakan liqaumi yu'minun, kisah Nabi Yusuf itu kepada kaum yang ingin beriman, terus ingin beriman. Kitalah tuan-tuan, harapnya Allah izinkan untuk kita menjadi kaum yang beriman, mengambil ibrah daripada Al-Quran yang bukan diada-adakan, malah ia adalah satu kebenaran yang dinyatakan di dalam surah Ar-Ra'd yang kita ingin lihat sinopsis ringkasan pada hari ini. Iaitu pada ayat yang pertama kita akan lihat Al-Quran adalah hak ataupun kebenaran, bukannya yang dibuat-buat. Ia adalah kesinambungan tanasub daripada ayat akhir daripada surah Yusuf yang sudah pun kita perhatikan adegan babak demi babak yang mendebarkan, tetapi bagi mereka yang berbuat kebaikan, Allah bersama orang-orang yang muhsinin. Pada ayat yang kedua hingga 4, beberapa fenomena dan manifestasi kuasa Allah di langit dan di bumi yang Allah bawakan, termasuklah bulan dan matahari. Ada kaitan dengan surah Yusuf Ustaz ya. Bulan matahari Ustaz masih ingat lagi kan? Ya, ada kaitan di sini. Dan kemudian kita melihat pada ayat yang kelima bagaimana kaum musyrikin yang engkar terhadap hari kebangkitan yang kita ingin belajar bersama pada hari ini insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan bacaan ayat 1 hingga 3. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam 8 Zulhijjah. Hari ini kita berada di surah Ar-Ra'd halaman 249. Surah Ar-Ra'd ini kita nak mula yang bacaan pertama ni, ayat pertama sehingga ayat yang ketiga. Dan doa saya, doa kami agar tuan-tuan dan puan mak ayah, tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya terus dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam perlindungan juga kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, untuk kita terus bersama dengan Al-Quranu kalamullah. Buat sahabat-sahabat kita, saudara kita Duyufur Rahman, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengurniakan kemudahan buat tuan-tuan dan puan-puan untuk bersedia mencapai ataupun menuju ke muncak ibadah haji, iaitu Arafah besok insya-Allah taala. Jadi Ustaz, kita mengajak sahabat-sahabat semua untuk sebarkan di ruangan Facebook kita, doakan, sebarkan, ajak kawan-kawan kita bersama, dan kita nak baca permulaan ini ayat pertama hingga ayat ketiga surah Ar-Ra'd. Kita cuba dulu permulaan ini dengan saya lama tak baca dengan Sabah, Taranum Murata Sabah. Insya-Allah. Safas bolehlah ke semua boleh. Insya-Allah. Jadi masa akan datang ya, insya-Allah. Akan datang. Kita cuba dulu ayat yang pertama, kedua dan ketiga insya-Allah. Jom sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 3. Kita memulakan Ustaz surah Ar-Ra'd, surah yang bermaksud guruh
ya, guruh yang berdentum, iaitu surah yang mengandungi 43 ayat, surah Makkiyah yang memberi motivasi iman kepada kita, motivasi iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat kepada ayat pertama alif lam mim ra, huruf muqattaah yang kita maklumi sebelum ini, bila huruf muqattaah, huruf potong ini Allah saja yang tahu maksudnya, kita tidak tahu. Ia adalah sebagai tanda, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, kalau kita hadir membaca al-Quran dengan hati tidak tahu sikap, tidak tahu merendah diri pada Allah, maka insya-Allah Allah akan memberikan hidayah demi hidayah, panduan demi panduan. Tilka ayatul kitab, ini adalah kitab ataupun ayat-ayat al-kitab, kebesaran-kebesaran Allah yang termaktub dan menjadi sumber peraturan kepada kita. Wallazi, dan ianya diturunkan kepadamu daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Tuhanmu, al-haq, dengan kebenaran. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tetapi ramai manusia yang tidak beriman. Bila Allah menyatakan unzila, ia adalah satu anugerah, hadiah yang menyebabkan apa tuan-tuan? Kalau kita dapat hadiah ustaznya, katakan ada orang hantar rehal begini yang cantik ini, subhanallah, masuk dalam pos, hantar ke rumah ustaz, siap nama kita sekali, subhanallah, subhanallah kan? Kita buka, kita rasa pegang, belum buka lagi dah, kita dah rasa gembira. Apatah lagi bila kita buka al-Quran, kita merasakan kegembiraan itu tandanya bahawa kita memang betul-betul mendapat hadiah daripada Allah, mendapat anugerah daripada Allah. Ini perasaan yang kita ingin bina terus ustaznya pada surah yang ke-13 ini. Betul ustaz. Daripada Tuhan. Allah cakap dah, daripada alamatnya daripada Tuhan, al-haq. Ya, dengan penuh kebenaran, dengan tujuan yang jelas untuk sama-sama kita tahu, walaupun kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini, tapi kita tahu apa tujuan Allah hantar perkara ini, untuk kita makin dekat dengan Allah. Apatah lagi kita menjelang hari Arafah ustaz ya, untuk kita mengenal diri kita, untuk kita berhenti sebentar, dan Quran inilah yang mengajak kita untuk kita berhenti melihat saya ini berada di atas jalan yang benar ataupun kadang-kadang ada melencong sikit. Dan Allah menyatakan pada ayat yang pertama, tetapi ramai manusia yang tidak beriman. Jadi surah Ar-Ra'd ini nama pun guruh. Betul. Dia punya 43 ayat ini ustaz, banyak amaran-amaran. Betul, itu mood dalam surah ini. Dan surah ini Allah nyatakan, Allah perkenalkan siapa Allah, allazi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Ya, Allah naikkan, Allah tinggikan langit-langit. Ya, langit, pelbagai petala langit ini tanpa tiang, nak menunjukkan kalau kita lihat bintang pada waktu malam ini, sebenarnya itu baru langit pertama ustaz. Allahuakbar. Jauh tu kan, mungkin bintang tu dah mati pun, tetapi cahayanya terlampau jauh, makan masa untuk sampai ke mata kita, ya, itu baru langit yang pertama. Allahuakbar. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang pelbagai petala langit, Allah memperkenalkan perkara ini, kemudian Allah bersemayam di atas arasy, ya, wasakhara asy-syamsa wal qamar, iaitu Allah tundukkan matahari dan bulan. Ustaz masih ingat matahari dan bulan? Yes, surah apa ustaz sebelum ni? Surah Yusuf baru lepas ya, tapi tak puas lagi tak puas lagi ustaz, dia macam okey, kena baca lagi lah ustaz ya, kena baca lagi berulang kali. Dan Allah tundukkan, Allah jinakkan matahari dan bulan. Betul ustaz. Allah bawakan ke sini pasal menemplak kepada orang yang kata, awak kecil ke lebih besar daripada matahari? Betul. Saya kecil daripada matahari. Awak ni jinak ke tak jinak? Liar. Betul. Sepatutnya kalau matahari ini pada masanya dia terbit, pada masanya dia terbenam. Kalau ada manusia ketika terbit matahari ataupun ketika matahari sudah jatuh ke barat, sepatutnya matahari on time. Manusia yang kecil ini juga akan on time sembahyang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah bawakan kepada kita. Wa sahhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Setiap ini ya berjalan, bergerak, beredar sampai pada waktu yang ditentukan. Nak beritahu pada kita yang kecil ini pun sama juga, bergerak, zap, habis. Ya, ada satu ketetapan. Yudabbirul amru yufassilul ayat, iaitu sebenarnya maksudnya ialah dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Ini yang Allah suruh kita perhatikan kepada langit yang pelbagai petala ini. Kita tak nampak pelbagai petala ya, tapi Allah beritahu matahari bulan yang kita boleh lihat
dia ada masanya. Sampai satu masa nanti that's it, habis. Allah beritahu perkara ini untuk kita yakin bahawa sebenarnya pertemuan dengan Allah itu adalah real, benar-benar. Pasal orang-orang musyrik dia tak yakin bahawa akan kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi sebenarnya bila kita tengok matahari pun akan kembali pada Allah, kan? Kalau kita belajar fizik ke belajar sains, kita tahu tentang black hole, ya, bagaimana proses itu nanti akhirnya bumi ini akan berantakan dan akhirnya habis. Kita pun kena yakin bahawa dengan ilmu begitu sebenarnya kita akan bertemu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mod surah Ar-Ra'd ini perlahan sikit Ustaz, ya. Betul, dia tak macam surah Yusuf. Surah Yusuf ni adigan-adigan, ya. Surah Ar-Ra'd ni suruh kita berhenti sekejap, dan apatah lagi kita dah nak sampai kepada hari Arafah. Kita kena duduk sebentar, tengok balik wa huwallazi maddal ard. Allah membentangkan bumi, wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, ya, iaitu menjadikan gunung ganang dan juga sungai-sungai. Ini kalau kita nak nampak jelas Ustaz, ya, berada di padang Arafah. Allahuakbar. Betul Ustaz. Memang kita rasa terbentang luas, betul, ya, dan kita rasa kecil sangat. Ada gunung-gunung kat sana. Allahuakbar. Sungai tak ada. Betul Ustaz. Sungai tak ada. Jadi bila Allah menyatakan wa anhara ini, maksudnya Allah sudah menyatakan sesuatu yang lebih daripada itu. Orang Arab kalau dia nampak sungai, wa min kulli thamarat, bila nampak buah-buahan, ja'ala fiha zawjayn ithnain, yang ada banyak jenis, yang sedap, tak sedap, pahit, manis, ya. Sebenarnya di bumi Mekah ni tak ada buah banyak sangat Ustaz. Betul Ustaz, betul. Tetapi ada durian. Ada durian. Pasal ia datang daripada luar, hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi bila kita lihat, cuba bawakan sedikit Ustaz, ya, pasal bila Kaabah ada kat tepi kita ni, kan, replika ini, kita akan dapat menghayati ayat ini kepada satu kaum yang memang dikelilingi oleh gunung ganang, yang padang pasir. Tetapi Allah kata sebenarnya yu'shil lailan nahar, ya, iaitu Allah menutupkan malam dan siang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Untuk orang yang berfikir, dia akan fikir Allah buat ini untuk apa, Betul. Kan. Tuan-tuan, kita dapat tengok gunung ganang, kita dapat makan buah macam-macam. Sebenarnya Allah buat ni untuk apa? Adakah untuk kita duduk di sini sahaja, ataupun kita habis-habis begitu sahaja, ataupun kita ada sesuatu yang perlu kita fikirkan? Inilah mesej daripada ayat 1 hingga 3. Kita nak baca sekali lagi ayat 3 ini untuk sama-sama kita jiwai dan kita ambil sesuatu, cuba berfikir apa sebenarnya rahsia di sebalik perkara ini. Ayat ketiga. Subhanallah, alhamdulillah. Sebab tu Ustaz Fas istimewa Ustaz Fas bila dah kembali ke studio ni. Ada sahabat kita yang berkongsi, alhamdulillah semangat Ustaz Fazrul hari ini di level yang sangat tinggi, bersemangat, ceria dan bersungguh 200%. Kami pun jadi bersemangat juga dalam pembelajaran tadabbur. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nolia yang senantiasa doakan kita Ustaz, dan semua kru terus doakan kami semua di sini. Kita sekeluarga Ustaz, ya. Betul, dan keluarga kita semua. Mudah-mudahan insya-Allah baik. Kita nak ulang Ustaz ayat yang ketiga Ustaz. Ayat yang ketiga. Jom kita baca dengan penuh semangat juga ayat yang ketiga ni. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Dan
dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung ganang dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan buah-buahan berpasang-pasangan, dia menukarkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Bila Ustaz berada di padang Arafah Ustaz, ya, Zuhur itu sampailah ke Maghrib itu, perasaan tu macam mana Ustaz? Saya Ustaz, antara pengalaman Ustaz, berada di Arafah sampai subuh hari Arafah tu, maknanya paling utama sekali sabar Ustaz. Sabar. Allah dengan ramainya jutaan manusia berpakaian sama, dan saya ambil kesempatan ketika di Arafah tu saya tak duduk dalam kemah. Saya berada di luar, saya lapikkan tikar yang disediakan oleh tabung haji kan. Kita berada di luar. Saat itu kita macam Ustaz kata tadilah, maknanya Arafah itu kita mengenal Ustaz. Dia secara tak langsung, cara tiba-tiba kita menangis Ustaz, menangis. Kecilnya kita dikelilingi oleh gunung ganang. Lepas tu kita rasa kita keseorangan, dan hanya ada dengan kita saat itu hanya Allah. Dan mengadu pada Allah, dan kemuncak dia itulah pada khutbah Arafah. Dan itulah Ustaz, bila berada di tanah Arafah itu, pemandangan kita, suasana di situ sangat-sangat kita rasa kerdil Ustaz. Kerdil, dan itulah barangkali kita kata suasana mahsyar barangkali sedikit yang Allah SWT ingin perlihatkan pada kita kepada kita ya. Jadi itu adalah apa yang Ustaz nyatakan tadi itu dalam senario yang ayat ketiga tadi itulah ya, di mana tuan-tuan bila Allah mengatakan membentangkan bumi ini pada waktu itu, memang ya, tak ada kereta kita, bisnes kita ke apa sebagainya itu, ada setengah orang masih lagi cek telefon kan. Tetapi masa inilah masa untuk lagi jernih pemikiran. Maka pada waktu itu yatafakkarun ini bukan sekadar fikir biasa-biasa ya, tetapi yatafakkarun, fikir yang mendalam untuk kita mengambil panduan. Sebenarnya Allah jadikan ini, saya ni nak pergi ke mana, sudah bersedia ke belum, dan inilah yang kita perhatikan pada ayat nombor 3 ini Ustaz ya. Jadi kita ingin perhatikan perkataan pilihan kita pada kali ini, iaitu perkataan sakhira ya, ataupun yang kita baca dalam doa naik kenderaan Ustaz ya, sakhara lana hadza, menundukkan, merendahkan, 42 kali disebut di dalam al-Quran. Apabila Allah menyatakan dalam ayat yang ke 2, wasakhara syamsa wal qamar, Allah tundukkan matahari dan bulan. Matahari ini amatlah besar, amatlah hebat, tetapi Allah tundukkan, jinakkan untuk kita. Maka kita sebagai orang manusia yang dicipta oleh Allah SWT, lebih lagi ialah kita perlu jinak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita pun, kalau matahari on time, kita pun on time untuk sembahyang. Bila matahari ini sujud kepada Allah, maka kita pun kena bersujud kepada Allah. Bila matahari ini sentiasa ikut peraturan, kita pun ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara berfikir yang muncul di padang Arafah. Betul, dan juga kita yang berada di bumi Malaysia, di mana-mana negara, inilah yang ingin dibina apabila kita sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kesan dalamnya kita saksikan selepas ini. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fani'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong, dan Allah adalah sebaik-baik penolong buat kita semua, buat kami, buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati kita
senantiasa bergantung, berharap, berpegang pada pertolongan dan juga kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah Ustaz Faz di saat ini kalau kita melihat bahawa persediaan dan juga kita kata peringatan demi peringatan yang diajukan ataupun diutarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini seperti kata Ustaz Faz, surah masuk saja surah Ar-Ra'd, dia kembali bawa diri kita untuk kita Arafah, untuk mengenal kembali Ustaz. Dan zikir Ustaz sebentar tadi Ustaz ya, ni'mal wakil ya, kita bertawakal kepada Allah. Kita tahu bahawa sebenarnya kita tak mampu nak jaga macam-macam dalam hidup kita ni. Jaga diri pun tak mampu Ustaz ya. Nak jaga kesihatan ya, tak mampu kecuali kita wakilkan tawakal kepada Allah. Kemudian ada ni'mal maula. Maula ni maksudnya memang sentiasa melindungi. Dan nasir ini waktu kita perlukan sangat pertolongan. Ada cerita tadi pasal selipar Ustaz. Selipar hilang dekat Arafah kan, tiba-tiba muncul balik selipar. Oh subhanallah, waktu itu kita tahu Ustaz kan betapa perasaan itu baru selipar tu, belum lagi pertolongan yang lebih besar. Dan kita memang memerlukan itu. Sebabnya zikir tadi Ustaz memang kita kena banyakkan terutama pada 10 hari yang terawal ini Ustaz. Selalu kalau kita perhatikan Ustaz, hampir 7-8 hari kita bersiaran di awal Zulhijjah ini, kita kongsikan dengan para penonton zikir-zikir yang boleh kita amalkan untuk dalam kehidupan kita insya-Allah. Bukan sekadar 10 hari sahaja, bukan sahaja untuk diteruskan, kita kongsikan untuk tuan-tuan dan puan boleh amalkan selepas ini insya-Allah taala. Baik, jadi kita nak berpindah seketika ke bahagian tajwid. Kita nak kongsikan pada hari ini tentang hukum mat. Masih lagi dalam hukum mat, panjang hukum mat ni sebenarnya, banyak sekali yang kita nak kongsikan. Hari ini kita nak melihat mat asli dari sudut wasal dia, dari sudut waqaf dia. Baik, kita lihat mat asli daripada sudut wasal yakni sambung, dan juga waqaf yakni berhenti. Yang pertama, mat asli yang terjadi daripada sudut wasal ataupun sambung dan juga waqaf yakni berhenti, ia dinamakan mat asli mutlak. Maksudnya dia akan berlaku mat asli itu ketika dia sambung ke, ketika dia berhenti ke bacaan. Iaitulah contoh dalam surah Hud ayat yang ke-70 pada kalimah qalu la takhaf. Qalu, contoh kan. Kalau kita berhenti pada qalu pun dia ada juga qa tu panjang juga mat asli tu. Qalu 2 harakat, lu 2 harakat. Kan? Kalau kita waqaf pun sama juga, kalau sambung pun sama juga, sebab itu dipanggil mat asli mutlak. Yang kedua kita bahagikan iaitulah yang kedua mat asli yang terjadi dari sudut waqaf saja. Tadi kita melihat wasal dan waqaf, tapi yang kedua ni mat asli yang berlaku ataupun yang terjadi ketika berhenti saja. Ketika waqaf saja bacaan, dia dinamakan mat iwaq. Maksudnya dia jadi mat itu ketika dia waqaf. Itulah mat iwaq nama dia. Kalimah contoh dia surah Al-Ahzab ayat 34. Innallaha kana latifan khabira. Khabira itu mat iwaq. Berlaku mat jadi mat iwaq bila? Sebab kita waqaf sahaja. Kalau kita sambung dia tak jadilah. Kan? Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mat asli yang terjadi ketika wasal sahaja, yang dinamakan sebagai mat silah qasirah. Contoh ayat dia apa dia? Dalam surah Abasa ayat yang ke-35, apa dia kalimah dia? Wa ummihi, wa ummihi. Tu hi, dia jadi hi tu panjang tu 2 harakat tu bila kita wasal sahaja. Adapun kalau kita waqaf, dia tak berlaku bihi tu panjang, ummihi tu kan, dia akan pendek. Wa ummi kalau waqaf. Tapi kalau sambung, dia jadi mat asli, nama dia mat silah qasirah 2 harakat. Wa ummihi wa abi. Jadi hari ini kita kongsi 3 berlaku ketika wasal sahaja, atau yang pertama ketika wasal dan waqaf,
yang kedua ketika waqaf sahaja, yang ketiga ketika wasal sahaja. Jadi 3 Ustaz. 3 mat kita kongsi lagi ni. Mat asli mutlak, mat iwa dan juga mat silah qasirah. Saya mat tamizi. Jadi nak kata banyak perincian dalam mat ni, kita belajar satu-satu insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Moga-moga dimudahkan saja untuk kita dapat menguasai perkara ini. Dan bagi guru-guru yang mengajar, kalau katakan mengajar anak-anak kecil, mungkin yang ini perlahan-lahanlah kan. Kalau tidak nanti nak baca matnya kan, kemudian dia nak tahu pula apa namanya, dengung lagi. Jadi dia menakutkan, mengerikan. Tetapi insya-Allah perlahan-lahan, moga-moga guru-guru yang sentiasa mengajar al-Quran Allah berkati, Allah mudahkan urusan, kerana itu khairun nas kan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah Jadi bercakap tentang tajwid ini Ustaz, dan juga dalam keadaan zaman pandemik ini, guru-guru yang mengajar, kita ada aktiviti program khas kita. Kita nak kongsikan dengan para penonton sekalian. Kita nak mengajak semua para penonton untuk bersama dalam Solidariti Yasin for Malaysia bersama Syekh Abdul Karim Al-Makki dan juga Syekh Muhammad Abdul Aziz Ghanim. Bila? 19 Julai besoklah insya-Allah. Pada hari besok 19 Julai jam 6 petang di mana Ustaz? Di Facebook TV Al-Hijrah. Jadi jemput semua sahabat-sahabat Al-Quran, penonton semua untuk bersama-sama dalam Solidariti Yasin for Malaysia besok 6 petang di Facebook TV Al-Hijrah. Semoga dengan kita baca Al-Quran ini, kebaikan soleh itu Allah angkat, Allah dengar doa kita pada hari Arafah. Masya-Allah. Kita ingin teruskan dengan ayat yang keempat dan ayat yang kelima, 2 saja ayat, tetapi ayat keempat ini Ustaznya, semua ayatlah powerful tapi ayat keempat ini dia ada kaitan dengan durian, mangga, laici dan juga kurma di padang pasir. Ada kaitan dengan kita yang berada di mana sahaja yang sedang mengikuti My Quran Time. Kita baca dahulu ayat 4 dan 5. Baik, subhanallah, cantik sungguh Ustaz. Ayat yang keempat ni beli was semeta. Kampung saya panggil semeta. Semeta tu apa? Mangosteen. Manggis tu was semeta. Ada yang masam, ada yang manis. Betul. Dalam sebiji tu dia ada banyak ulas kan? Ada ulas. Ada ulas ketiga manis. Ulas besar tu tak masam. Subhanallah. Jadi ayat keempat ni ada kaitan dengan psikologi manusia. Subhanallah. Baik, jom kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan. Kita baca Hijaz, Muratal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a'idha kunna turaba a'idha kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك
آياتهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang keempat dan lima, dua ayat Ustaznya. Kalau ayat yang kedua, Allah bawakan sesuatu yang di langit, yang tinggi. Kemudian Allah bawa pada ayat nombor 3 di tengah-tengahnya ataupun di bawah, maddal ard. Dan kemudian dibawakan lagi pada ayat keempat ini, wafil ard, dan di bumi terdapat bahagian yang berhampiran, yang istilahnya mutajawirat, berjiranan, daripada perkataan jar. Wa jannatum min a'nab, iaitu kebun-kebun anggur, tanaman pohon kurma yang bercabang tidak bercabang, disiram dengan air yang sama, tetapi kami melebihkan rasa sesuatu tanaman daripada yang lainnya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang yaqilun, yang menggunakan, sentiasa berfikir pada aras yang amat tinggi. Betul. Ini yang kita baca juga pada awal surah Yusuf. Betul, dengan Quranan Arabian, kita akan jadi berfikir aras tinggi. Bila kita lihat kepada alam, belajar sains lah lebih kurang ceritanya. Bila kita lihat betul-betul pada durian, pada laici, pada semeta sebentar tadi, kita akan nampak sesuatu. Baik, apakah yang special, apakah yang istimewa bila Allah bawakan tentang kurma, tentang ini? Pasal sebenarnya di tanah Arab itu perkara itulah yang biasa. Tak adalah bawa durian kat sini Ustaz, tapi nak ceritanya apa? Semua perkara ini yang berdampingan, jadi kebun cantik, meneduhkan, yang diidam-idamkan oleh ramai orang-orang di tanah padang pasir itu. Tak ada pokok, dan kita pun Ustaz kalau ada kebun Ustaz ada pergi kebun, duduk bawah pokok, tunggu durian jatuh, laici jatuh laici petik kan. Ia adalah satu pengalaman yang amat indah, dan itulah preview kepada syurga nanti Ustaz. Preview kepada syurga, dan Allah nyatakan daripada apa semua yang bercabang tak bercabang, ada tangkai tak ada tangkai sebagainya, ini yusqa bima'in wahid. Itu yang amat penting kita beri perhatian, iaitu daripada air yang sama. Air yang sama dia, air yang sama, tapi kat sana sampai jadi air, jadi pokok durian dan keluar buah durian. Dekat sana keluar pokok manggis. Dalam satu kawasan yang sama keluar, dan wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Allah lebihkan yang ini manis, yang ini masam, yang Ustaz cakap Ustaz dalam satu semeta tadi itu. Manggis itu pun ada yang masam, ada yang manis. Subhanallah, air sama. Itu sedap tak? Itu yang sedap. Itu yang sedapnya. Ada yang keras sikit, ada yang lembik sikit Ustaz bila okey, ada yang puasa. Jadi Allah nak cakap kat sini bahawa Allah lebihkan antara satu sama lain daripada satu sumber yang sama, air yang sama. Betul Ustaz. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Ini adalah kebesaran Allah bagi kaum yang ingin menggunakan akal. Apa kaitannya? Kan? Apa kaitannya kalau fikir-fikir balik? Rupa-rupanya yaqilun ini tadi yatafakkarun, berfikir. Yaqilun ini adalah orang yang dapat menghindarkan diri daripada terjatuh. Akal yang ada kaitan dengan igal Ustaz Maksudnya kita letak igal itu untuk mengelakkan kain tudung serban tu jatuh. Yaqilun adalah untuk kita mengelak daripada jatuh bila kita hanya makan durian dan juga laici, tapi kita tidak kaitkan dengan diri kita, maka kita akan terjatuh nanti ke neraka Allah. Nauzubillah. Laici, durian, apa kaitannya? Kan? Laici sedap Ustaz. Masya-Allah. Mangga sedap. Semeta, manggis tuan-tuan sedap. Sedapnya itu memberi manfaat vitamin kepada ramai orang. Memberi manfaat. Kalau durian yang bertahun-tahun itu ditanam dengan sabar oleh petani dan akhirnya memberi manfaat daripada air yang sama, turun air hujan yang sama, daripada langit juga turun apa Ustaz? Wahyu. Yang Allah cakap tadi, wallazi unzila ilaika mir rabbik, dalam ayat yang pertama. Jadi Allah turunkan hujan yang sama daripada langit, turun al-Quran. Bila Quran masuk kepada orang A, masuk pada orang B, pada orang C, harap-harapnya orang A, B, C, tuan-tuan sekalian, kita akan memberi manfaat seperti mana orang suka bila mendapat mangga ataupun durian
daripada orang sekeliling kita. Jadi kalau katakan ada di kalangan kita suka makan buah durian, ya, sukanya dapat manfaat, tetapi kalau katakan tidak gunakan akal, dia rasa tak apalah kot, saya makan je lah kan. Tetapi kalau kita tanya apa manfaat saya kalau buah ini menggembirakan, adakah saya ini menggembirakan orang di dunia ini, memberi manfaat ketika zaman pandemik ini? Adakah saya sebagai ayah, ibu yang memberi manfaat kepada ahli keluarga saya? Allah cakap wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Ya, daripada makanan Allah lebihkan antara satu sama lain. Di kalangan kita Ustaz, ya, Ustaz Tarmizi boleh baca Taranum, kan? Saya boleh baca sikit-sikit je Ustaz, kan? Okey. Jadi sikit-sikit. Jadi masing-masing Allah ada bagi fadal, kelebihan masing-masing. Jadi ada yang manis, kan? Ada yang macam saya masam sikitlah yang baca Quran Ustaz, kan? Jadi itu untuk kita perhatikan bahawa is okay perbezaan-perbezaan itu, kan? Tetapi yang penting ialah saya ada tak membawa manfaat kepada dunia. Ini kesan bila kita menggunakan akal, sudut pandang berbeza hari ni Ustaz. Buah-buahan selalu makan je, tapi manfaat Allah suruh kita guna akal bila kita berinteraksi dengan buah-buahan selepas ini, tuan-tuan, ya. Dan Allah bawakan lagi pada ayat nombor 5, dan jika engkau merasa hairan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang lebih menghairankan adalah ucapan mereka. Siapa? Mereka yang tidak berfikir, tidak menggunakan akal. Dia kata, betul ke kita ni akan dibangkitkan, ya, la fi khalqin jadid, adakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru, ya? Padahal sebenarnya mereka kufur kepada Tuhan mereka, dikalungkan pada mereka belenggu-belenggu di akhirat nanti. Mengapa? Kerana mereka makan buah durian, makan kurma, dulu daripada tak ada menjadi ada. Daripada air yang sama. Sepatutnya mereka juga dapat wahyu, sepatutnya menghasilkan manfaat yang pelbagai, tetapi rupa-rupanya mereka tidak menghargai wahyu, malah mereka terlupa dulu mereka tak ada menjadi ada, seperti mana buah kurma dulu tak ada menjadi ada di padang pasir yang tidak ada tanaman tersebut, ya. Jadi ini cara pandang bagi orang yang membaca Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Tapi orang kufur dia kata pelik, kan? Dan apakah yang berlaku pada mereka? Mereka akan dibelenggu dan kita tidak mahu kita diazab oleh Allah Subhanahu taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Iaitu yang pertama, kita ingin dekati Al-Quran untuk kita makin dekat dengan Al-Haq, dengan kebenaran. Yang kedua, banyakkan ingat ayat-ayat Allah untuk melonjakkan kemahiran berfikir kita, berfikir aras tinggi, yang dalam surah ini ada ulul albab yang akan kita bincangkan nanti. Ketiga, analisis kepelbagaian tumbuhan dan buah-buahan yang kita makan untuk meyakinkan kita bahawa sebenarnya kita kena beri manfaat, bina manfaat, dan kita pasti akan ke akhirat kerana Allah boleh menciptakan segala-galanya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah. Ibu bapa mertua kami muslimin dan muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, besarnya keagungan-Mu ya Allah, besarnya kekuasaan-Mu ya Allah, banyaknya nikmat kurniaan pemberian-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan limpah perkenan dan juga nikmat kurniaan yang Kau kurniakan kepada kami, menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang terus tunduk patuh taat kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah, tolong kami ya Allah, untuk kami senantiasa ingat kepada-Mu. Tolong kami ya Allah, untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberian-Mu ya Allah. Jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa berusaha memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepada-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Kurnia perlindungan buat kami semua ya Allah
kurniakan kesembuhan buat saudara mara kami, sahabat kami yang kini sedang dirawat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita Ustaz ya kesembuhan dan juga kesihatan, dan kita dapat memanfaatkan hidayah, meningkatkan cara berfikir kita. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita membina masyarakat yang berfikir aras tinggi dengan panduan daripada Al-Quran. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi ulangan pada malam ini pada hari esok pagi insya-Allah. Dan jangan lupa untuk tuan-tuan menjaga keselamatan, kesihatan, mendapatkan vaksin sebagai usaha kita bersama untuk kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi insya-Allah dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.